Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi ini adalah our next chapter selepas habis oxidation and reduction. Okay, so at this stage, saya harap semua orang dah cuba menjawab soalan-soalan objektif, structure dan essay. Okay, yang saya bekalkan hari itu untuk menilai pemahaman awak tentang bab oxidation and reduction lah. Okay, jadi ini the next topic selepas oxidation and reduction, kita akan lompat sikit. Sepatutnya chapter 2 iaitu carbon compound. Tapi saya nak habiskan dulu chapter 5. Okay, chapter 5 iaitu chemicals for consumers. Di mana bab ini lebih kepada memorizing. So you have to do a lot of reading, you have to do a lot of memorizing sebab banyak bahagian dalam bab ini ialah awak kena menghafal lah sebenarnya. Okay. Baik, so this chapter contains 3 parts. Ada 3 subtopik dalam bab 5 ni untuk chemical for consumers. The first part is soap and detergent. Okay. The second part is food additive. Dan the third part is medicine. Okay, so saya akan mula dengan bahagian yang pertama iaitu tentang soap and detergent. Jadi dalam soap and detergent ni, saya highlight kepada apa yang penting yang perlu awak tahu. Okay, the first part is dalam soap and detergent, apa yang perlu kamu tahu ialah tentang the similarities and the differences between soap and detergent. Apa persamaan dan apa perbezaan antara soap and detergent. Kemudian yang kedua, yang penting dalam bahagian ini juga ialah you have to know how to describe the cleaning process by soap and detergent. Okay, maksudnya bagaimana soap and detergent akan bekerja sewaktu proses pembersihan, pembersihan kotoran lah. Okay. Baik, jadi kita mula dengan definition dahulu. So, untuk definition of soap, okay, kita mula dengan definition of soap. Soap is potassium or sodium salt of carboxylic acid. Okay, jadi soap ni sebenarnya ialah secara ringkasnya dia adalah sejenis garam. Garam apa? Garam potassium or garam sodium. Okay, so soap adalah potassium or sodium salt of carboxylic acid daripada tindak balas yang melibatkan carboxylic acid, di mana carboxylic acid ini natural resourcesnya adalah daripada animal atau vegetable. Okay, so dengan kata lain, untuk soap sumber asalnya adalah daripada haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Itu untuk soap. Dan dari segi structure, ini adalah general structure untuk soap. Okay, so ini adalah sodium salt, yang bawah adalah structure untuk potassium salt. Baik, jadi kalau kamu perhatikan kat bahagian hujung ni, dia ada bahagian yang disimbol sebagai R. So, apakah R ini? R ini sebenarnya adalah mewakili kumpulan alkyl, di mana alkyl adalah satu kumpulan yang terdiri daripada elemen-elemen karbon dan hidrogen sahaja dalam satu rantai panjang. So, biasanya untuk soap or detergent, okay, baik soap maupun detergent, R-nya adalah terdiri daripada rantai karbon yang terdiri daripada bilangan atom karbonnya antara 12 hingga 18 atom karbon. Jadi rantai ini sebenarnya adalah sangat panjang. So biasanya untuk memudahkan penulisan, we will simplifykan dia sebagai simbol R sahaja. Okay, so ini structure untuk soap. Baik, what is detergent? So detergent pula, walaupun dia sama macam soap, dia adalah cleaning agent, tapi dia bukan soap. Okay, kerana dia adalah salt of sulfonic acid ataupun salt of alkyl benzene sulfonic acid. Okay, so detergent ini adalah garam daripada dua jenis asid lah. So kita boleh hasilkan detergent sama ada melalui sulfonic acid ataupun alkyl benzene sulfonic acid. Dan kedua-dua asid ini diperolehi sumbernya adalah daripada petroleum. So berbeza daripada soap tadi, soap sumber asalnya adalah daripada tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan, manakala detergent sumber asalnya adalah daripada petroleum. Okey. Okey, baik soap ataupun detergent, dia punya anion. Okey, oleh kerana soap and detergent ni adalah salt,
iaitu sejenis garam, dan kita tahu garam adalah ionic compound. So semua ionic compound akan terdiri daripada cation dan juga anion. Tetapi yang akan terlibat dalam proses cleaning agent adalah adapun dalam cleaning process, kita hanya akan melibatkan the anion part sahaja, baik soap maupun deterjen. Jadi anion part ni sahaja yang akan bertindak dalam cleaning process. So untuk anion part, baik deterjen maupun soap, dia terdiri daripada dua bahagian, iaitu bahagian R, yang belakang ni yang kita panggil bahagian R ni tadi, iaitu bahagian rantai alkyl, yang kita panggil rantai alkyl. So kenapa dia buat zigzag macam ni? Zigzag macam ni adalah untuk menunjukkan berapa banyak bilangan atom karbon yang dia ada. So satu puncak ni adalah satu karbon. So ni satu karbon, dua karbon, tiga karbon, empat karbon, lima karbon dan seterusnya lah. 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. So normally dia di antara 12 hingga 18 atom karbon. Okey, jadi bahagian R ini baik soap ataupun bahagian R untuk deterjen, yang ini adalah bahagian hydrophobic. Yang ini dikenali sebagai the hydrophobic part, whereas bahagian yang hujung ni yang ada ion yang bercas negatif ni, ni bahagian yang bercas, ni yang bulat ni. Yang bulat ni maksudnya bahagian yang bercas lah. So bahagian yang bercas ni kita panggil dia sebagai the hydrophilic part. So baik soap maupun deterjen, it will contain two parts, iaitu yang dipanggil sebagai hydrophobic and hydrophilic. Yang ini pun ada hydrophobic and hydrophilic part. So apa sebenarnya hydrophobic and hydrophilic? Baik, hydrophobic part iaitu bahagian yang rantai hidrokarbon yang kita panggil dia sebagai R tadi. Dia itu adalah sebatian covalent. So kita tahu the properties of covalent compound adalah dia hanya boleh soluble in oil but insoluble in water. Jadi samalah. Jadi maksudnya sebab hydrophobic ni adalah bahagian covalent. So sifat covalent adalah dia hanya boleh soluble in oil but not soluble in water. Whereas the hydrophilic part, ini adalah bahagian yang negative charge kat bahagian kepala dia depan tu, yang kita panggil sebagai bahagian ionic. So ionic maksudnya properties dia adalah soluble in water but insoluble in oil. Next kita pergi kepada how can we prepare soap. So sebenarnya soap ni kita boleh hasilkan in the lab. So dalam lab kita boleh hasilkan soap melalui satu proses yang kita panggil sebagai saponification process. So apa dia proses saponification? So proses saponification sebenarnya is a hydrolysis of vegetable oils. Maksudnya kita kena ada minyak sayuran ataupun kita kena ada lemak-lemak haiwan, di mana dia akan mengalami proses hydrolysis dengan menggunakan concentrated alkaline solution. So, kebiasaannya, alkaline solution yang kita akan gunakan ialah concentrated of sodium hydroxide ataupun concentrated of potassium hydroxide. Ini satu contoh struktur macam mana kita nak menghasilkan sejenis soap yang kita panggil sebagai sodium stearate. So untuk menghasilkan sodium stearate ni, kita memerlukan sejenis lemak. Lemak sama ada lemak haiwan ataupun lemak sayuran lah. Di mana ini akan ditindakbalaskan dengan concentrated of sodium hydroxide. So dia akan menghasilkan sodium stearate ataupun yang kita akan panggil dia sebagai soap lah ni. Dan selain soap, byproduct yang kita akan dapat ialah glycerol. So glycerol ni kita tak pakai. Yang kita akan ambil adalah dia punya soap ni sahaja. Jadi dalam video ini nanti saya akan bagi awak satu link untuk masuk dalam saya punya SWAY untuk chemical for consumers ni. Nanti saya harap selepas ni awak tolong tekan link video ni untuk melihat bagaimana the saponification process can be carried out in the lab. Jadi dia akan tunjukkan dari mula sampai habis macam mana dia akan menghasilkan soap dalam makmal, iaitu melalui proses saponification.